Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam yang mulia ini, pada hari yang berbahagia dapat kita sama-sama hadir, terutamanya kita menunaikan fardu di fardu maghrib di masjid ini. InsyaAllah mudah-mudahan ganjaran yang setimpal bagi mereka-mereka yang hadir dan melaksanakan solat tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi perkongsian kita, iaitu daripada petikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dari surah Hud. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama hayati, sama-sama kita ambil pengajaran, jadi pedoman, tak lain tak bukan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri yang lepas, iaitu pada ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-18, diceritakan kepada kita sedikit berkenaan dengan perkataan zalim itu sendiri. Kalimah zalim ataupun perkataan zalim itu sendiri asalnya ambil dari perkataan kalau daripada perkataan asalnya ataupun dasarnya zalama dan zalama, kemudian dia pergi kepada masdarnya zulm. Zalama ni dia dalam keadaan disebutkan kepada kita gelap, kan? Gelap gelita. Kalau orang Kelantan dia panggil gelap gelemak, kan? Kami kalau orang Kelantan belakang tu mesti ada, kan? Kalau merah apa, kuning apa, putih apa, kalau kelabu apa, ada semua belakang dia tu. Kita panggil apa dia? Kalau bahasa Arab tu dia panggil taukid. Dia panggil penguat dia. Nak kata dia tu betapa merahnya dia, jadi belakang tu disebutkan, kan? Sama juga dengan kalau bahasa kita ni, kalau gelap tu gelap gelita. Nak sebutnya begitu gelap. Kalau setakat gelap saja boleh nampak lagi kot. Tapi kalau gelap gelita ni barangkali payah nak nampak. Dalam keadaan kita tercari-cari. Kecuali kalau saya sebut minggu lepas lah, kecuali tempat tu memang kita dah biasa, kita boleh agak. Masuk bilik kita gelap pun kita dah tahu dah katil kat mana. Biasa tak? Dah tahu kan? Tahu dah bilik air kat mana, kan? Tak payah lampu pun jadilah kata. Tapi itu pun orang kata teraba-raba lah, kan? Nak sebut kepada kita, bila dalam keadaan gelap itu, lawan dia adalah terang.
lawan dia adalah terang. Dalam erti kata lain, nur, kan? Nur kepada kita, disebutkan kepada kita. Jadi orang yang zalim ini adalah disebutkan oleh penulis bahawasanya orang yang zalim ini adalah orang yang dalam keadaan kegelapan, kan? Dia dalam kegelapan. Tapi yang lagi teruk pada kita, disebutkan kepada kita, orang yang zalim ini bukan dia sahaja dalam kegelapan, bahkan dia menghalang orang lain. Dia menghalang orang lain, dia mengajak orang lain ke arah jalan yang salah, keluar daripada kebenaran. Ini yang dia panggil lebih zalim lah, kan? Lebih zalim pada dia. Dan bercerita, dan dia juga, maksudnya apa dia? Dia juga tak mahu manusia itu, di kalangan manusia itu mengikut pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kan? Maka akhirnya pada ayat yang ke-19 tu Allah Subhanahu wa taala sebut, dan mereka itu pada hari akhirat kelak mereka tidak mahu percaya, kan? Berkenaan hari akhirat ni mereka sendiri pun tak nak percaya, kan? Di kalangan orang zalim. Saya sebut pada siri yang lepas, beriman dengan Allah Ta'ala kerapnya ataupun selalunya akan digandingkan dengan beriman dengan hari akhirat. Nak kata kepada kita betapa besarnya beriman kepada hari akhirat itu sendiri. Tapi kita dalam rukun iman kita selalu disebutlah, dalam 6 tu sebut kepada kita apa dia? Disebutkan kepada kita semua perkara. Beriman dengan para nabi, beriman dengan kitab-kitab Allah, kan? Beriman dengan qada dan qadar, kan? Walaupun dalam keadaan tersebut jangan disebut, kan? Tapi akhirnya maksudnya manusia ni bila Allah Subhanahu wa taala kerap kali menyebut beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, maka kepada kedua-dua inilah selalunya manusia akan lalai. Manusia ada lagi yang lebih teruk, mereka ni mengajak ataupun tak mahu orang mengikut kepada jalan-jalan ini. Maka mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada mereka-mereka yang bersikap sebegini. Jadi pada hari ini kita teruskan lagi pada ayat yang ke-20 yang saya bacakan pada awal tadi. Maksudnya, auzubillah, maksudnya itu mereka itu tidaklah akan terlepas di bumi ini, kan? Dan tidaklah ada bagi mereka selain Allah yang akan melindunginya. Akan digandakan bagi mereka azab. Tidaklah ada pada mereka kesanggupan mendengar, dan tidaklah dapat mereka melihat, kan? Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada perkataan mu'jizin, mu'jizin di sini dia kata dengan erti yang kita anggap dekat dengan maksudnya, iaitu tidak akan terlepas mu'jizin, kan? Dan untuk mendalami maksud pangkal ayat ini, kita bandingkan dengan seorang orang jahat yang berusaha menyembunyikan dirinya daripada dikejar oleh polis kerana sesuatu kesalahan yang besar, kan? Kemanapun dia bersembunyi, dia pasti tertangkap. Mereka ni orang yang bersalah, kan? Mereka ini orang yang terkeluar daripada perkara-perkara kebaikan. Jadi penulis di sini kalau kita tengok, mu'jizin ni asalnya daripada ajzun, kan? Ajzun kalau dalam pada bahasa Arab selalu kita baca doa yang Nabi selalu ajar kepada kita. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal. Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya sebut sebelum ni pun berkenaan ham, kan? Ya Allah, aku minta jauh, ataupun ya Allah, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, na'udzubika, minta daripadamu ya Allah, a'udzubika, minta daripadamu ya Allah, dijauhkan pada aku apa dia? Dijauhkan pada aku ham dan juga hazan. Ham ni macam saya sebut sebelum ni lah. Kalau dalam undangan ataupun kalau dalam undang-undang syariah, orang ham ni dia dalam 70%.
70%. Dia tak berapa nak yakin. Dia kurang yakin. Kan? Jadi kita ni kadang-kadang perkara-perkara yang kita terima, kan, apa-apa yang kita ceritakan contoh pada malam ni, jelas kita boleh bawa kepada betul. Baik. Ini tak berapa betul ni. Kita maknanya maksudnya kita membawa kepada ke arah itu. Hazan. Dan juga munhammi wal hazan. Dan juga dia panggil hazan ni Allahumma salli ala. Risau, kan? Risau ataupun runsing, kan? Wa a'udzubika, dan juga aku minta minal ajzi. Minal ajzi. Ini perkataan dia. Ajzi ni maksudnya lemah. Wal kasal, dan juga malas. Jadi ajzi ni asal perkataannya memang lemah lah, perkataan lemah. Jadi disebutkan kita di sini ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Kalau ikut pada sini disebutkan bahawa apa dia? Mereka ini tidak mampu untuk melepaskan diri daripada apa dia? Melepaskan diri daripada di atas muka bumi ini. Daripada muka bumi ini maksudnya daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini apa dia? Menyebutkan kepada kita berkenaan dengan orang zalim. Pada ayat yang ke-18, ayat yang ke-19 cerita berkenaan orang zalim, orang yang apa dia, yang menghalang kita, yang menghalang manusia daripada mengikut jalan kebenaran, orang yang orang kata mengheret manusia ke jalan yang salah contohnya. Maka akhirnya dikategorikan ataupun diletakkan mereka ni, orang-orang yang zalim ini adalah antara orang yang bersalah dan orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan terlepas daripada melepaskan diri ataupun membebaskan diri daripada hukum Allah walaupun ke mana sekalipun dia lari, kan? Ini kita biasalah dalam kehidupan kita meletakkan bahawa segala pergerakan kita, segala tindak tanduk kita, segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedar bahawa sama ada Allah Taala balas sekarang ataupun Allah Taala akan balasnya pada masa-masa akan datang. Jadi perkara-perkara begini diletakkan kepada kita bahawa orang zalim ni semestinya mereka tidak mampu untuk melepaskan diri daripada apa yang mereka lakukan. Zalim kepada orang ke, zalim kepada dalam berdiri sendiri ke, dalam segala amal perbuatan mereka itu, bila mereka zalim semestinya mereka tidak boleh lari daripada hukuman. Mereka tidak boleh lari daripada balasan. Mereka tidak boleh lari daripada kita panggil apa yang Allah Ta'ala akan jatuhkan kepada mereka, sama ada dekat dunia maupun ke akhirat. Maka begini kita sedar bahawa orang zalim ni memang tidak ada can lah. Kita kata, maksudnya kalau di dunia kita rasa boleh melepaskan diri, kan, kita boleh lepas diri dengan kita khianat orang ke, dengan kita menipu orang ke, dengan kita buat jahat dengan orang ke, dengan kita zalim ke, segala-galanya kita buat tu maksudnya bercanggah dengan agama, maka semestinya dalam keadaan itu dalam keadaan itu mereka dalam keadaan sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada bagi mereka selain Allah yang akan melindungi, kan? Maka kita fikir di sini dia kata apa dia? Hak Allah yang dilanggarnya oleh orang zalim itu, sedangkan lain dari Allah tidak ada Tuhan lain. Maka siapa yang akan melindungi? Dia nak bawa kepada kita bahawa orang-orang zalim ni, manusia-manusia yang buat jahat ni, kan, nak sebut kepada kita, kan, zaman kita lagi lah, zaman kita sekarang, kan, kita istilah dia tak panggil zalim, kita panggil zalim lah, kan, yang apa dia, yang scam ke apa, banyak lagi lah, kan, nak sebut kepada kita manusia-manusia yang contohnya pada zaman Arab Jahiliyah, pada zaman masyarakat Arab Quraisy, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka, maka semestinya bila mana mereka ini berlaku zalim, tak kisahlah berlaku zalim kepada umat manusia ketika itu ataupun berlaku zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ataupun berlaku zalim kepada siapa-siapa sekalipun, pada masa itu maka ditanya kepada kita, disebutkan kepada kita, disebutkan di sini, dan tidak ada bagi mereka selain Allah yang akan melindungi. Orang zalim ke, orang baik ke, orang buat jahat ke, orang yang jujur ke, orang ikhlas ke, semuanya dalam jagaan Allah. Kan? Allah Taala jaga semua kita ni, kan? Orang zalim macam mana sekalipun kalau kita tengok, kan? Kita tak tahulah, pada pandangan mata kasar kita kata macam dia zalim, dia jahat apa semua, kan? Tapi semuanya dalam keadaan kita serahkan kepada Allah, kan? Contoh katalah, kan, dalam Islam apa dia? Orang yang kena dakwa di mahkamah, tak semestinya dia itu sudah dijatuhi sebagai bersalah, kan? Masalah masyarakat kita ni, bila orang tu dah didakwa, kita pun dah cop dia, ni orang bersalah, kan? Ini orang yang buat salah, kan? Kaki rasuah lah, kaki menipu lah, kaki pukul lah, kaki botol lah, macam-macam. Sedangkan orang tu belum lagi disabitkan bersalah. Dalam Islam ni, selagi mana belum dijatuhkan ataupun belum diputuskan dia tu bersalah, maka selagi itulah kita tak boleh nak hukum dia sebagai bersalah, kan? Kerana Islam ni agama dia ialah agama yang cukup kita panggil cukup indah, dalam keadaan orang yang melakukan kesalahan itu masih lagi diberi peluang. Saya dah sebut sebelum ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tu kan, dia Maha penerima taubat, kan? Buat jahat macam mana sekalipun, tapi Allah Taala Maha penerima. Tapi janganlah kita dah tahu Allah Taala taubat tu, kita fikir tak apalah, buat jahat lah, lepas ni boleh taubat, kan? Tak apalah, buat jahat, tipu orang, tipu sana, tipu sini, apa itu semua, nanti taubatlah, kan? Masalahnya kita tak tahu bila kan ajal kita, kan? Ajal kita tak tahu, kemudian nasib kita lepas pada tu pun kita pun tak tahu, kan? Keadaan kita bila kita zalim, kita buat jahat, untuk kita bertaubat itu ada, kan? Semuanya dalam kuasa Allah Taala. Namun dalam keadaan kehidupan kita ini, disebutkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Maha menerima taubat. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha menjaga. Kita tak boleh nak ambil mudah, kita tak boleh nak buat senang-senang dalam keadaan sebegitu. Maka semestinya dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan ini mereka kena sedar. Bahkan kita sendiri sebagai orang yang beriman dengan Allah Ta'ala sedar bahawa kehidupan kita ini sentiasa dalam jagaan Allah Ta'ala. Allah sentiasa melindungi kita. Kadang-kadang kita tak sedar, kan? Kita tak sedar, tanpa kita sedari bahawasanya kehidupan kita ni sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kereta ke, kan? Masa bawa kereta ke, ada je yang terselamat, kan? Kadang-kadang membeli belah ke, ada je yang maknanya contohnya, kan, duit jatuh ke tiba-tiba. Saya baru 2 hari semalam saya balik. Saya baru sampai dekat airport. Saya cari jam saya. Jam tu kita sayanglah sebab orang bagi, kan. Kita kalau orang tak bagi kita tak pakai jam, ni pun pakai sebab orang bagi. Kalau orang tak bagi tak pakai lah sebenarnya. Jadi tertinggal jam. Duduk kat airport tu saya pusing. Saya teringat tempat saya duduk. Saya pergi duduk. Saya patah balik. Bila saya tengok jam saya tak ada, saya patah balik. Cari tak ada. Saya patah pergilah. Masa tu tawakal dah. Ada lah, tak ada lah. Saya tengok dalam beg apa semua, tak ada. Tak sedap hati. Saya patah balik. Kali kedua saya pergi, ada aja. Saya fikir bakal ada orang jumpa, dia letak elok-elok kat situ. Lepas tu dia belah macam tu, kan. Nak sebut kepada kita, ada sahaja perkara-perkara yang walaupun kecil mana sekalipun, tanpa kita sedar bahawasanya banyak perkara-perkara yang dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam jaminan ataupun penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pun hari ni mesti ada juga, kan. Tiba-tiba kena itu, tiba-tiba kena ni, tapi apa semua, kan. Baru ni pun balik mengundi pun ni, kan. Balik mengundi pun ni rekod ni kali dia sebut ni, kan. Balik mengundi, saya beli tiket, kan. Orang tanya, "Ustaz balik ke mengundi?" Tak tahulah, saya kata saya beli tiket, tapi sebelum saya beli tiket tu, ini bukan saya nak riak, tapi saya cerita, saya kata sebelum saya nak beli tiket tu saya semayang hajat dulu.
Saya sembahyang hajat pun sembuh. Lepas tu saya beli, saya tawakal lah belilah kan. Sambil-sambil tu gurau dengan kawan-kawan. Oi, saya nak beli tiket ni bukan main-main, saya nak beli tiket ni. Saya sembahyang hajat, saya berzikir, saya tahajud. Dah tak buat apa sebenarnya. Sembahyang hajat je saya buat. Memang saya buat sembahyang hajat. Tu tiba-tiba orang tua tanya, macam mana ni? Balik ke? Boleh lah balik kata. Ni orang tua bagi duit, apa lagi kan? Anak kalau ayah bagi duit mana tak ambil kan? Jadi bagi duit. Cuma nak balik tu bagi balik duit kat orang tua. Ni ada duit sikit bagi balik. Main pusing-pusing macam tu je kita, kan? Nak sebut kepada kita tuan-tuan muslimat, ada sahaja yang Allah Taala rezekikan kepada kita, yang Allah Taala lindungi kepada kita. Bila mana kita balik semula kepada niat kita, balik semula kepada diri kita, bila balik semula apa sahaja yang kita buat itu kerana Allah Taala. Kan balik semula kepada Allah Taala. Tapi yang malam orang yang dalam keadaan dia melakukan kezaliman, dia melakukan kejahatan, walaupun dalam keadaan sedar bahawa dia itu sentiasa dilindungi. Dan saya sebut sebelum ni, kita ni manusia kita ni tak kisahlah zaman sekarang ke, zaman dulu ke, kan? Ada sahaja yang dia percaya ataupun dia yakin dengan makhluk lain, kan? Yang sebenarnya kalau kita letak betul-betulnya kehidupan kita ni dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jagaan Allah tu bukan setakat yang beriman sahaja, bahkan kepada kalangan-kalangan kita, kan? Contoh kata kalau kita dekat sini, kan, bala bencana, kan bala bencana. Kadang-kadang tempat orang lain banjir, kita tak banjir, kan? Ni kata Labuan 2 minggu tak hujan, tiba-tiba semalam hujan, kan? Hujan lebat semalam, kan? Dia kata syukurlah boleh nak rasa sejuk sikit, kan? Siang hari pun tak ada panas sangat hari ni, kan? Ada sahaja yang Allah Taala berikan kepada kita dalam kehidupan kita ni, cuma terlalu banyak, kan? Terlalu banyak sangat dalam keadaan dalam keadaan kita pun tak mampu nak tulis ke, nak nilai ke, apatah lagi kita nak ucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Banyak sangat, kan, kalau kita fikir balik. Kadang-kadang kita termenung, kan, tengok balik, kan. Kalau nak bandingkan dengan semayang kita setakat 5 kali sehari, kan, dengan Allah Taala beri kepada kita ni, rasa tak berbaloi, kan. Allah Taala beri sihatnya, Allah Taala beri kuatnya, Allah Taala beri masanya, Allah Taala beri itu, beri ini apa semua. Kita yang semayangnya 5 kali sehari. 5 kali sehari itu pun payah nak buat, kan. Ni kita alhamdulillah, kan. Orang yang kat luar sana kita tak tahu macam mana, kan. Jadi Allah Taala ni dalam keadaan Allah Taala ni maha penerima taubat, maha menjaga dan segalanya, maka tak hanya tertumpu kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dalam ayat ini disebut min auliya, kan. Kalau kita perasan tadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat yang ke-20 ini, wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, kan. Disebutkan di sini apa dia? Auliya adalah perkataan jamak daripada wa'il, kan. Jamak ni perkataan Arab. Kalau tuan-tuan biasa, saya seorang sini biasa faham kot plural. Plural faham ni, jamak tak faham. Kalau dalam bahasa Inggeris dia ada 2, singular, plural. Itu asas mula-mula lah belajar sekolah zaman-zaman kita dulu. Sekarang ni macam tak berapa nak dengar dah sekarang. Saya tak tahu dekat sekolah rendah sekarang belajar apa. Yang saya tahu sekarang sekolah rendah ni daripada bulan 6 sampai hari ni tadi, sukan tak habis-habis. Saya tak tahulah tuan-tuan, kan. Saya kata tak habis lagi sukan dekat sekolah. Tadi saya pergi dekat taman arena dekat Bukit Kuda. Budak duk main tengah pertandingan bola baling peringkat majlis sukan sekolah Labuan. Kata tak habis lagi, bulan berapa dah ni? Bulan 8 dah. Lama betul. Sebab sistem pendidikan sekarang kan dah berbeza. Dulu kan zaman-zaman kita berteraskan kepada ujian, berteraskan kepada peperiksaan. Nak nilai budak ni kena uji, kena periksa. Jadi tahulah budak sekarang ni lain cara dia pula, kan. Jadi zaman kita ni bahasa Inggeris tu biasanya singular. Jadi disebutkan di sini iaitu jamak, kan. Kalau jamak ni plural lah. Kalau singular dia panggil mufrad, kan, mufrad. Satu, kan.
Jadi aulia, kan, jamak daripada ataupun pluralnya daripada wa'in, iaitu banyak pelindung. Maknanya pelindung, wa'in itu pelindung satu, kan. Jadi kalau aulia banyak pelindung lah. Maksud kita mudahnya pelindung-pelindung. Bahasa Melayu lagi mudah, kan. Bahasa Melayu mudahnya nak sebut banyak. Orang-orang tak boleh, kan. Orang-orang tu dia ramai. Apa dia, kereta-kereta banyak lah tu. Disebut kepada kita. Namun pelindung selain dari Allah yang selama ini amat diharapkan untuk melindungi, tidaklah ada yang akan berhasil sebab kekuasaan aulia itu tidak ada, kan. Kuasa melindung itu tidak ada pada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Mungkin pada kita rasakan bahawa macam kita sebut sebelum ni lah, kan. Kita sihat ke, kita demam ke, kita kita sakit ke, kan. Kita katakan bahawa ini sebab aku pergi rawatan, kan. Aku pergi rawatan hari-hari, aku makan obat hari-hari, aku buat ini, aku buat itu, aku ikut nasihat doktor. Betul lah. Tapi dari satu sudut kita kena tanamkan keyakinan kita dengan Allah, kan. Kena tanam keyakinan kita dengan Allah. Tapi janganlah semata-mata kita tanam keyakinan tanpa kita mengikut nasihat doktor, kan. Doktor kata makan 2 biji, kita kata tak apalah makan 4 biji, kan. 2 biji obat untuk sihat. Doktor kata makan selepas makan. Kita makan sebelum makan. Kita makan sebelum makan, kan. Dah menyalahi orang kata aturan daripada orang yang pakar, ahli. Jadi payah juga. Lama kan tak sihat pun kita tak tahu. Maka disebutkan kepada kita pelindung selain daripada Allah. Mungkin orang merasakan bahawa dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan pelindung itulah yang memberikan pelindungan kepada mereka, kan. Daripada mereka dikacau, daripada mereka orang kata diganggu, daripada mereka orang kata ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka terkeluar dan sebagainya. Maka sebenarnya dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita letakkan bahawa apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala lah juga yang menentukan ataupun yang melindungi dalam kehidupan kita, kan. Kita makan obat sebenarnya itu adalah asbab. Yang beri sihat kita adalah Allah Ta'ala. Kita pergi hospital terima rawatan ikut nasihat doktor, tapi dalam keadaan kita mengikut nasihat doktor tu, bahawasanya juga Allah Ta'ala lah yang akan memberikan kesembuhan dan sebagainya, kan. Kita jatuh sakit ke apa semua, banyaklah perkara-perkara ni. Walaupun dalam keadaan begitu, akhirnya bagi kita orang yang beriman, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi pada mereka, pada mereka-mereka yang kita panggil, pada mereka-mereka yang percaya kepada makhluk lain sebagai pelindung, maka mereka percaya setakat tu lah, percaya macam tu je lah, kan. Yang sebenarnya yang memberi pelindungan itu bukan makhluk lain, hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lama-lama tu manusia tu takut makin lupa, akhirnya terkeluar daripada akhirnya terkeluar daripada berpegang kepada Allah ataupun keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Mereka semuanya itu hanyalah semata-mata makhluk Allah. Mereka hanya dapat melindungi kalau ada perhargaan Allah atasnya. Maka bagaimanakah Allah akan malu ataupun akan segan dengan makhluk-makhluknya, terutama mereka ini sendirilah, kan. Daripada kehidupan kita, kan, daripada kehidupan kita ni yang paling berkuasanya kita tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan berkenaan berkenaan kehidupan kita, kan. Baik buruk, elok ke tak elok ke dan sebagainya, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Maka pada kita sebagai makhluk, sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, kita terima, bukan sekadar kita redha, kita terima, bahkan kita ikhtiar dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah Ta'ala berikan kepada kita, kan. Maka pada itu termasuklah dengan pelindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka tidak ada selain daripada Allah yang boleh menandingi akan kekuatan ataupun dari segi kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri, kan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka ini itu orang yang zalim itu, mereka tidak boleh terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di muka bumi.
Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Dan pada mereka tak lain apa dia? Aulia, iaitu pelindungnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi, yudha'ifu lahumul azab, kan? Dalam keadaan mereka itu diberi perlindungan, dalam keadaan mereka itu tidak boleh lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya, kan, Allah Taala sambung lagi, akan digandakan bagi mereka azab, kan, akan digandakan bagi mereka. Orang-orang zalim tadi bukan sekadar mereka zalim pada diri sendiri, bahkan mereka ni menyeleweng dan menghalang orang daripada mengikut jalan Allah, bahkan tidak mahu mendengar. Maka akhirnya disambung ayat lagi, akan digandakan bagi mereka azab. Mengapa dilipat gandakan? Sebabnya apa dia? Sebab kesalahan mereka pun berlipat ganda. Berbuat dosa atas nama Allah, menghambat ataupun mengajak ataupun menyeleweng daripada jalan Allah, membuatkan jalan Allah itu dalam keadaan dia pun mengheret orang kepada jalan yang salah, dan tidak mahu tidak mahu percaya akan adanya hari akhirat. Maka azab berlipat kali ganda itu adalah sewajarnya, sebab salahnya berlipat kali ganda. Ini dari segi hukum kita lah, pada kita, kan. Pada kita, kalau kita ikut pada kita, banyaklah, bukan sekadar ni, kan. Kita pun kalau contoh kata parking, parking saya ada juga kena, kan. Parking yang ni lah, yang PL, kan. Petak parking tu, kalau parking tak ada kupon, dia akan sampaikan dia punya compound, notis compound. Untuk 14 hari pertama RM15. Lepas tu 15 hari, dan ke 30 hari naik RM30. Kan? Ada seorang kawan tu, dia kata dia pun tak sedar dia kena compound, kan. Boleh jadi dia punya notis compound tu diselitkan di wiper, tiba-tiba terbang ke, ataupun tiba-tiba orang ambil ke, tak tahu juga, kan. Jadi sekarang ni macam kena guna sistem lah, tapi payah juga sistem tu. Kita dah ada sistem apa semua, kan. Macam di Selangor tu dia guna online dah. Dia guna online, titik masuk, telefon bayar. Makna dalam online tu dia boleh check sistem. Macam kita sekarang pun, kalau kereta dah tak pakai dah tak pakai road tag yang fizikal tu, dah tak ada lah, kan. Kadang-kadang tu tapi macam beratur panjang juga bawah ni, dekat apa. Saya kata lebih kurang je, lagi teruk saya kata ada. Bukan nak kutuk lah, mungkin sama juga, mungkin awal lagi, kan. Cuma nak sebut kepada kita ke arah pemodenan itu, kecanggihan itu ada lah, kan. Cuma yang tadi tu, yang pasal compound tu, kita boleh jadi kata, iyalah boleh jadi juga si kawan tu, kan. Ada budak datang kat kereta tu, budak ambil, kan. Ataupun terbang ke apa semua, tak tahu. Jadi tiba-tiba sampailah surat daripada PN, kena bayar 100. Tak bayar 100 dalam tempoh sekian-sekian, naik mahkamah ke, tak tahulah. Saya pun tak tahu. Bolehlah kalau tuan-tuan nak cuba, tak payah bayar parking sampai 100. Nak tahu apa jadi, bolehlah. Saya tak adalah nak try kalau benda bab duit ni, saya malas try, kan. Kalau duit bawa untung tak apa, bawa rugi janganlah, kan. Adalah, kan. Kalau kita tengok pada maksudnya, kalau kita tengok pada hukum kita sendiri pun, maksudnya macam tu. Kalau kesalahan kita tu berganda, dan orang dah notis compound, tiba-tiba kita tak nak bayar. Bila sampai satu tempoh tak nak bayar lagi. Satu tempoh tak nak bayar lagi. Maka benda tu berganda-ganda, maka samalah juga kalau kita tengok, kan. Dan kalau kita nak tengok, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lagi lah, kan. Jauh sangatlah. Maka mana-mana yang Allah Taala sebut tu bukan kewajipan kita, berkenaan dengan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, semestinya kita kena tengok, kan. Kita kena tengok bukan dari sudut kesalahan kita dengan manusia, tapi kesalahan kita dengan Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita selalu kita ucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ini kita jadikan pegangan kita, pedoman kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam perlindungan, dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya rasa cukup dah sekadar tu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan, diberi kesempatan untuk bertemu pada minggu seterusnya, pada siri-siri berikutnya, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dalam keadaan sentiasa diberkati, dalam sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al lisanana 'amilatan bi dzikrik wa qulubina bi khasyyatik wa asrarina bi ta'atik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.